Assalamualaikum warahmatullahi. Aku setuju dengan apa yang dikatakan oleh Lepat ni. Betul lah yang dia kata tu. Setuju. Benar. Ada kebenaran dia. No? Aku lebih suka duduk dengan orang-orang yang ni, yang dikatakan nuntut ilmu bab ni, daripada orang yang puak-puak yang dikata fiqah yang menghentam tadi tu. Betul. No? Kamu dah terasing dah dengan golongan yang duk ada tu. Dikatakan kamu ni sesat, kafir, murtad dan sebagainya. Kemudian kamu duduk bersama-sama dengan kamu yang dikatakan sesat, kafir, murtad tadi tu. Pun kamu nak duduk macam mana keadaan kamu dengan mereka. Kamu pula nak jadi macam mereka di kalangan kamu. Yang tu betul lah. Orang lain semua tak betul, kamu jadi betul. Apa yang kamu nak buktikan pun tak tahu. Betul lah yang dia kata tu. Setuju sangat yang dia kata tu. No? Kata-kata dia tu tak ada kontradik dengan kata-kata dia sendiri. No? Macam itulah. Dan apa yang dia kata tu, jika dia amal di luar sana tu, dalam kehidupan dia seharian, dia jumpa orang ramai, dia peluk tubuh, dia suka hang punya pasal lah. Hang punya pasal lah, hang faham kok mana pun. Jadi ujung jatuh hang faham. Tak apalah, duduklah, bawalah ke atas diri masing-masing. Yang tu betul. Bukan kita nak pergi persoal orang, kita pergi jatuh orang, kita naik. No? Nak naik ML mana? Kamu nak pergi mana? No? Jika kamu buat satu contoh untuk kamu mudah faham tu, kamu naik, kamu pergi kepada satu daerah. Satu daerah, satu negeri, satu tempat. No? Kamu pergi pada satu tempat daerah tu. Adakah kamu pergi kepada semua tempat tadi tu? Jika kamu di Kuala Lumpur tu, kamu banyak daerah-daerah dalam Kuala Lumpur. Kuala Lumpur tadi, katanya negeri lah. Duduk dalam tu, kamu duduk di kawasan sana, duduk di kawasan sini. Tiap orang tadi duduk bukan sama pun. No? Untuk mudah faham, kursi masing-masing, kamu duduk tadi, kursi kamu masing-masing. Kursi kamu kan boleh duduk kursi orang. Dan setiap kursi kamu tadi, ada jawatan-jawatan kamu, kan masing-masing punya jawatan. Bukannya kamu nak kena buat kerja orang. Kerana kamu buat kerja kamu sendiri. Macam tu. Kerja atas diri masing-masing lah. No? Bila duduk satu meja. Duduk satu meja, semeja lah. Kursi masing-masing tadi duduk satu meja. Bersembang lah. Atas kursi masing-masing tu duduk semeja. Boleh duduk lah. No? Masing-masing. Ceritalah atas pengalaman kamu sendiri je. Itu bila tak sama kamu, pengalaman kamu dengan orang, memanglah tak sama. Orang pun dah lain-lain dah. No? Bila kamu masing-masing faham macam tu, senang, mudah. Saling faham, memahami tu. Kamu memahami orang lain, orang tu pun faham kamu. Sudahlah, cukup lah. Dia bawa jalan ke mana, bawa lah. Baju dia kamu tak boleh pakai. No? Baju kamu, dia pun tak boleh pakai. Baju sendiri masing-masing. Ukur baju, badan sendiri. Macam tu. Kamu ni, dah bila orang tak sama dengan kamu, terus kamu kata bukan. Bukan macam tu. No? Macam tu lah. Kita ni kira nak kata orang ni tak sampai, orang ni tak sampai. Jika sungguh kamu tahu pun kalau kata dia tak sampai macam kamu sampai pun, kamu bolehkah bagi dia sampai macam kamu sampai tu? Tak boleh buat apa pun sebenarnya. Apa pun kamu tak boleh buat. Kamu pun dengan belah ihsan ya kamu duduk tang tu. Bukan kamu ada pandai apa pun. Gitulah. Tak ada apa-apa kepandaian kamu, kehebatan apa pun tak ada. No? Mereka kamu diperjalankan. Dah dikatakan kamu diperjalankan, bukan buat sendiri. Kamu lagi nak sombong. No? Orang lain pun kamu nak paksa dia bagi duduk dengan sama kamu, mana boleh. Kamu nak jatuhkan dia pun tak boleh. Macam tu. No? Kamu nak bagi dia jatuh, kamu nak naik pun tak boleh. Macam itulah. Itulah duduklah elok-elok. Duduk hari-hari duduk nak sembang dengan orang ramai tu, duduk bercanda dengan orang ramai, tak apalah, bercanda lah, bergurau-gurau. Tak apa dalam
kita bercampur hari-hari tu, duduklah macam mana pun elok-elok. Yang buat kianat kat orang sudah. Assalamualaikum dan selamat malam Abang Lepat. Setelah saya mendengar cerita-cerita Abang Lepat, perkongsian-perkongsian di dalam WhatsApp dan dalam YouTube, Alhamdulillah ada pembaharuan kefahaman yang baru saya dapat. Jadi di kesempatan inilah saya ingin berkongsi sedikitlah tentang pengalaman saya yang terdahulu dalam pencarian ilmu sebegini. Jadi pada satu ketika dulu saya pernah lepaklah dengan ayah saya ni sebelum saya mendalami ilmu inilah, pengetahuan makrifah. Jadi ketika lepak itu ayah saya tanya saya, "Kamu Islam disebabkan apa? Adakah kamu Islam disebabkan saya dan ibumu Islam?" Jadi saya jawab, "Jelaslah, kalaulah kamu dua Kristian, otomatiklah saya Kristian sekarang ni." Jawab saya pada ayah saya. "Itu katanya kamu Islam terikut-ikut." Jadi ditanya lagi dengan saya, "Bagaimanakah kamu yakinnya Al-Quran itu betul kalam Allah? Bagaimanakah kamu yakin yang hadis itu betul?" Jadi saya jawab begini, "Ustaz cakap itu kalam Allah, betul-betul punya perkataan daripada Allah, ayat daripada Allah. Begitu juga hadis, itu adalah sahih yang dipersetujui oleh kerajaan Malaysia ataupun JAIS. Maka itu saya meyakininya." Jadi kata ayah saya, "Kalau begitu jawapanmu itu masih kategori terikut-ikut." Jadi saya pening lah pada ketika itulah, memang pening. Jadi ayah saya bagi peluang. Katanya begini, "Carilah sendiri, janganlah terikut-ikut. Kalau kau dapat kalau kau mendapat satu petunjuk yang boleh digunakan pakai untuk dirimu, pakailah." Okey, saya tanya balik ayah saya, seandainya lah saya bertemu dengan seorang father lah, dia mengatakan ajaran ini betul, maka saya cari dan saya kaji itu betul, dan saya masuk Kristian, boleh kan? Boleh, silakan masuk Kristian kalau kau rasa itu betul, tapi kaji betul-betul, kata ayah saya. Tindakan ayah saya ni saya sendiri pun tak berani nak buat pada anak saya. Ini betul-betul dia bagi bebas pada saya untuk mencari agama mana yang betul-betul boleh digunakan pakai. Tapi saya fikir balik, tapi ayah saya ni Islam, takkan dia tak percaya dengan Islam. Jadi saya carilah guru fiqah. Jadi setiap cerita-cerita yang fiqah cerita ni, guru ustaz fiqah cerita ni, semuanya terikut-ikut. Bila saya dengar ini masih terikut-ikut ni, hadis tu hadis ni, macam mana ada orang boleh yakin tu? Saya rasa masih boleh terikut-ikut. Jadi saya cari guru tarekat. Bila saya cari guru tarekat, yang masalahnya pula jadi begini, tarekat sini mengatakan tarekat sebelah sana salah, tarekat sebelah sana mengatakan tarekat sebelah sini salah. Yang mana satu ni yang betul? Saya tak pasti. Jadi masih saya labelkan terikut-ikut. Jadi macam mana supaya tak terikut-ikut ni? Sana salah, sini salah. Ujung-ujung lah saya berjumpa lagi dengan ayah saya ni, macam mana cara supaya tak terikut-ikut. Alhamdulillah pada ketika itu Allah Ta'ala buka hati ayah saya lah untuk memberi satu tips cara nak cara macam mana cara nak supaya terikut-ikut. Kita buat satu amalan ritual lah, solat lah. Taklah susah sangat sebenarnya yang dia bagi tips tu. Dia suruh saya solat,
Lepas tu dia suruh saya zikir. Di mana kau rasa yang kau yakin amalan yang patut kau buat dulu, itu yang kau buat dulu. Maksudnya tadi ni, buat masa sekarang ni, amalkan dulu ni. Kalau ada dapat jawapan, teruskan. Kalau tak ada dapat jawapan, cari lagi. Jumpa father kah, jumpa orang Buddha kah, kata ayah saya. Jadi dia bagi satu tips tu. Jadi saya buat amal-amal punya amal, dapatlah, alhamdulillah lah, dapat satu hidayah. Jadi bila dah dapat satu hidayah ni, ialah boleh dikatakan bukan satu label yang terikut-ikut lagi. Jadi itulah penceritaan Abang Lepat ni sebenarnya bukan senang untuk orang faham. Tapi insya-Allah kalau Allah Ta'ala memberi keizinan pada setiap orang yang mendengar, insya-Allah dia akan faham. Tapi betul kata Abang Lepat, apabila kita sudah sampai tahap makrifah, saya tak berani mengatakanlah yang saya ni sudah makrifah. Tidak berani. Hanya Allah yang tahu. Apabila kita sudah sampai tahap makrifah, memang enjoy. Tapi cubaan hidup tetap ada. Enjoy, tetap enjoy. Cubaan hidup tetap ada untuk meredakan hati yang gundah gulana. Bila kita sudah makrifah, untuk menenangkannya tidaklah susah sangat. Maksudnya tadi kita ada motivasi diri kita sendiri. Alhamdulillah Abang Lepat maju jaya. Saya doakan Abang Lepat mendapat satu kejayaan yang memberuntungkan Abang Lepat lah di dunia dan di akhirat. Moga kita bertemu, insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebenarnya kalau kita halusi dalam surah 67 ayat ke-13, firman Allah berbunyi, rahsiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah, sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui. Jadi bila kita usul pada sifat 20, ilmu, otak, alimun, pikiran, kaunuhu aliman, yang maha memikir. Di sini apa saja yang kita nak rahsiakan, harus kita kenali dulu kenapa harus kita rahsiakan. Apa saja perkataan yang kita rasa sewajarnya kita lahirkan atau zahirkan atau perkatakan, maka wajiblah dengan tidak boleh tidak mengenali dulu keadaan akal fikir yang ada di depan kita tu. Mampukah dia menatang apa yang kita perbentangkan, ataupun dia akan terus bertindak dengan menentang. Ini kerana daya ketahui itu sendiri harus ada pada kita. Dalam Bible, Jesus Christ atau Nabi Allah Isa alaihi salam berkata, know who you are. Dan second, yang keduanya pula, know where you are. Dia kata ada kalanya kamu harus berjalan seperti seekor kambing di mana banyak serigala, di kawasan serigala. Maksud dia terhendap-hendap atau berdiam diri. Setelah apa yang dilalui, inilah nasihat dia. Jadi dalam surah Al-Imran ayat 70 dan 71, kita boleh tengok di situ ada satu keterangan dan satu nasihat.
Jangan kamu campur aduk. Dia tanya, mengapakah kamu sembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui. Dan dalam surah Al-Baqarah ayat 42, janganlah kamu campur aduk yang batil dan hak, dan janganlah pula kamu sembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui. Hari ini kita tengok cara ayah awak tu is very intelligent dan betul-betul jujur dan ikhlas, sehinggalah dia kata, lakukanlah apa yang selesa dengan kamu untuk ketika ini. Seterusnya jumpa Father ke, jumpa Buddha ke, jumpa siapa ke, jumpalah. Sebab kalau Allah itu nak memilih, tak ada siapa pun yang boleh menutup. Kalau Allah itu nak menutup satu hati seorang itu, dia duduk dalam masjid sekalipun dia tetap tertutup. Sebab masjid itu tempat, temple itu tempat, gereja itu juga tempat yang beristilahkan keberadaan keagamaan. Orang yang mengaku Islam, tempat dia selalunya masjid lah. Orang yang mengaku diri dia beragama Kristian, selalunya gereja lah. Buddha, dia ada dia punya tempat dia. Begitu juga Cina dan Hindu ada tempel-tempel dia. Tetapi orang yang terkeluar daripada putaran agama-agama yang boleh dituruti, dianuti, diikut-ikut hanya dikarenakan oleh kedua ibu bapa mereka atau nenek moyang mereka, maka bertempat-tempatlah, berpuak-puaklah, dan malah yang ada bertentang-tentang. Tetapi apabila seseorang itu berada di dalam golongan hati-hati yang mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla, Allah Taala, mereka-mereka yang telah dibuka hatinya ke jalan agama Allah, yang bukan dituruti, yang bukan terlahir aku dah tengok mak pak aku macam ni. Sebab istilah solat itu adalah berhubung. Nak berhubung haruslah mengenal. Itulah dinasihatnya di dalam Al-Quran. Surah 42 ayat 13 juga. Tak salah lepas lah. Carilah. Janganlah kamu berselisihan pada dasar agama. Dasar agama itu adalah ma'rifatullah. Setiap agama nak mempertuhankan Tuhan. Dasar dia sama, nak menuju ke arah Tuhan, ke arah Allah yang satu. Tetapi mana mungkin kalau tidak mengenal bagaimana harus untuk berhubung. Maka terzahirlah kaedah-kaedah penyembahan berbentuk yang mana tertakluk pada rukun qauli dan rukun fi'li. Tetapi rukun qalbinya yang takluknya tahu juga tak tahu, masih tidak tahu. Maka menurut-nurutlah. Jadi saya di sini mengucap ke awak ribuan tahniah dan bersyukurlah kerana memiliki seorang ayah yang begitu berani, yang sangat berani. Alhamdulillah, di atas jalan yang sebegini memang selalu akan didatangi segala tuduhan-tuduhan dari mereka-mereka yang tidak mengenal Tuhan. Itu saja. Sebenarnya apa saja yang berlaku adalah satu kewajipan bagi kita yang hidup di dalam jalan ini. It's a process of transform actually.
everything that happen are necessary. It's very much process. The very much part of process transform. Jadi kita nampak dulu kita duduk di sana, macam mana akal fikir kita. Hari ini kita duduk di sini, macam mana akal fikir kita. Sebab yang tak mengaji ilmu mengenal diri, mana mungkin baginya untuk mengenal Allah. Dia akan bercakap dengan soal pakaian, sedangkan Allah tidak memandang pakaian. Itu dia bercakap tentang yang ramai. Dia tak akan bercakap tentang seperti mana yang dinasihatkan oleh Allah di dalam surah 6 ayat 116. Sebab mereka ini tidak peduli tentang yang meliputi. Itu masalahnya hari ini. Mereka balik dari negeri Arab, berbahasa Arab, berjubah serban. Sedangkan Allah kata, dia tak pandang pakaian. Dia mengetahui apa yang tersedik di sudut hati. Jadi di sini ada dua kelompok yang beza. Itu sebab dalam surah 27 ayat 84 dia bersoal tentang yang meliputi juga. Allah Akbar. Jalan terus. Jalan terus. Sebab tak ada satu ustaz, tak ada satu syekh, tak ada satu guru yang akan menemani perjalanan awak yang maha tersendiri. Tak ada. Tak ada. Mereka hanya mencerita, membuka pintu awak untuk mengenal diri. Setelah awak mengenal diri, jenis yang seterusnya awaklah sendiri. Itu sebab kita tidak mempertuhankan atau kita tidak beriman kepada guru-guru yang telah lepas. Kita hanya menghormati mereka. Wasilah kita ke atas mereka sekadar Al-Fatihah. Kita tidak akan terhijab ataupun bermakam pada syekh-syekh yang membuka jalan, kepada guru-guru yang memberi jalan, kerana yang sebenar-benar yang beri petunjuk adalah Allah itu sendiri. Dan untuk mengenal Allah adalah mengenal diri kamu yang satu itu. Itu saja. Jangan mempersusahkan dengan perkara-perkara lain. Sebab setiap manusia itu dia ada jalur-salur pandangan dia sendiri. Apa yang dia mengaji, ilmu kupasan, maka dia tidak berhenti-henti dengan mengupas. Nak bertemu yang satu, dia kupas yang begitu sulit. Hanya betapa tidak kamu lihat siapa diri kamu, seolah seperti yang disebut, wa fi anfusikum afala tubsirun. Kita mengaji yang tu. Sebab kalau kita kupas sampai sebegitu sulit, kesudahannya kita akan mendapat tahu di dalam hati Fuad itu sendiri itu apa dia sebelum kita nak mengaku keberadaan aku, sehingga tiada aku yang ini. Dan setelah itu kita tahu setiap segala sesuatu, setiap yang beribu maupun yang berjuta itu terterbitnya jua daripada yang satu. Kerana setiap yang dua itu terterbitnya daripada yang satu jualah. So yang beribu begitulah. Baik sahabat, jalan terus. Kita tak berhenti dekat kata-kata hina keji. Kita tak berhenti dekat kata-kata tomahan. Perjalanan kita tidak seharusnya bermakam di situ. Senyum saja. Jalan terus. Selamatlah. Alhamdulillah. Terima kasih Abang Lepat. Dalam keadaan sedar tidak sedar, sebenarnya Abang Lepat banyak memberi buah fikiran kepada saya. Fikiran yang baru. Saya lemah dalam bidang Al-Quran ni. Surah ni. Yang tu yang saya nak dengar sebenarnya. Banyak memberi pandangan. Dalam keadaan sedar tidak sedarnya lah, Abang Lepat banyak memberi pandangan, idea. Saya memang suka mencari orang-orang yang legend, orang-orang yang otai lah, seperti Abang Lepat ni. Bagi saya menganggap Abang Lepat ni otai. Kalau dibandingkan umur memang otai lah Abang Lepat. Lagi satu Abang Lepat, walaupun saya suka mencari orang yang otai-otai dalam hal ini,
Kalau saya jumpa yang suka membanding-bandingkan, saya tak suka juga nak belajar dengan situ. Saya cuma ambil yang baik-baik, saya ambil lah. Yang tak baik itu kita tinggalkan, yang tak boleh pakai itu kita boleh tinggalkan. Saya lebih suka pada orang yang tidak menghukum. Kalau ada yang mengatakan sana salah, sini salah, kadang-kadang rasa semangat nak belajar dengan dia pun lemah lah. InsyaAllah Abang Lepat, saya berharap Abang Lepat maju jaya dalam apa bidang sekalipun. Memang enjoy lah. Bila mendengar kata-kata Abang Lepat, memang enjoy rasanya. Rasa berani lagi menempuh masa-masa yang mendatang. Kita tak rasa takut dengan cubaan yang akan mendatang. Okey Abang Lepat, terima kasih. Allah Akbar, Allah Akbar. You know what? Thank you. Terima kasih. Thank you. The word of thank you, terima kasih, selalunya create a beautiful phenomenon. So itulah, tetapi ramai yang tak sedari. Faham? Kalau dia orang menentang Lepat, dia orang kena berterima kasih kepada diri mereka kerana berjujur tidak setuju untuk Lepat dan nampak Lepat ni tak betul pada diri mereka, maka terima kasihlah mereka kepada diri mereka, kepada akal fikir mereka, kepada hati dan perasaan mereka, kerana bertindak sejujurnya. Tak faham, jangan ikut. Orang Pulau Pinang melawak kalau dia sebut apa tau, malu duk ulu, segan duk bagan, takut jangan ikut. So dari sini, bila hati didatangi ragu-ragu, kalau satu hati orang tu memiliki hati yang berkualiti, hati yang banyak memberi nasihat-nasihat yang baik, hati yang lebih dikawal melalui radiyah, kamaliyah, mardiyah. Okey, mutmainnah ni adalah hati Muhammad itu sendirilah. So hari ni, bila mereka memiliki hati yang baik, bila mereka tak faham, mereka akan berterima kasih dekat diri mereka kerana bertindak untuk tidak menuruti, bukan mengeji dan mencela, memaki hamun, mengeluarkan perkataan yang kesat dan bersangka-sangka malah berdusta. Itu bermakna hati yang tak faham, akal yang tak faham tapi memiliki hati yang baik. Di sini beza dia. Ada setengah akal yang tak faham tetapi hati dia sangat kelam, sangat pahit, tak ada kemanisan dari sudut untuk membalas satu-satu keadaan. Bila dia membalas dengan yang tak baik. Akal dia dah tak tercapai, tak sampai, tapi hati dia pula penuh dengan bisikan-bisikan yang tak baik. Di situ. Jadi bagi yang tak memahami tetapi dia diam atau dia skip ataupun dia move on dengan chapters ilmu pengajian daripada orang lain, tak apa. Sebab dia tahu kesudahan dia dalam surah Yunus ayat 99 dan surah Yunus juga ayat 100. Tuhan telah memberi pesan yang sangat menyelesaikan perasaan. Kalau kita tak faham sesuatu orang tu, bukan hak kita untuk memberi dia beriman, bukan hak kita untuk memilih. Allah Ta'ala lah yang memilih. Kalau dia nak bagi segenap umat manusia ini beriman, berimanlah. So itu sebab saya kata thank you atau terima kasih ini, selalunya perkataan ni creates a beautiful phenomenon, suasana yang sangat indah. Terima kasih sekali lagi. Jalan teruslah, apa nak kata. Yang faham fahamlah, yang tak faham tu pun dia terbahagi pada dua keadaan. Satu, dia sedar akal dia tak boleh faham. Macam banyak kawan saya
di Pulau Pinang. Pak, hang terang aku duk tengok selalu Pak, tapi aku tak boleh nak faham. Ada sahabat saya tu, aku tak boleh nak jangkau, aku duduk depan ayah dah hurai, aku tak boleh faham ni hang duk terang dalam internet ni, YouTube. Aku kadang-kadang cemburu macam mana orang komen. Ada yang komen terima kasih, clear, terang lagi bersuluh. Kadang-kadang aku tengok orang terima kasih tu pun aku rasa ya Allah hibahnya, dia kata. Sahabat saya di Pulau Pinang. Tetapi aku tak boleh faham. Lepas tu saya balas dekat dia, di sini aku mampu ucap tahniah. Tahniah apa lepas? Aku tak faham. Bukan. Hang tak faham tapi hati hang baik. Hang tak menghukum, tak menghina. Hang tak mengkeji sesuatu yang tak faham. You don't judge something that, you never judge something that what you yourself don't understand. Ini menunjukkan hang memiliki hati yang baik. Sebab kesudahan dia, hang tahu Allah Ta'ala memilih dan Allah Ta'ala menyesatkan. Kalau aku ni tak betul, aku tak boleh lari pada Allah Ta'ala. Hang tahu, itu sebab hang tak keji. Hang tak ambil bahasa-bahasa iblis. Dan aku pula faham, kalau bukan masa dia untuk hang faham, memang bukan untuk hang faham lah ketika ni. Tetapi sesuatu yang berbeza hang dengan orang lain, hang tak mengkeji, hang tak mencela, hang tak fitnah. Yang tu yang mahal balik. Makna hati hang tu indah. Hati hang tu baik. Cuma akal hang belum mampu menjangkau apa yang aku terang, apa yang arwah ayah terang. Tapi insya-Allah tiada mustahil bagi Allah Ta'ala. Masa saja hanya menentukan, kerana kepahaman itu adalah rezeki. InsyaAllah, insyaAllah. Dalam Quran pun dia ada sebut, mereka akan memahaminya dengan sedikit masa lagi. So tak apalah, insyaAllah, insyaAllah. Baik brother, selamat. Moga sejahtera selalu. Dan semoga segala yang baik-baik berlaku di dalam hati kamu. Baik, selamat. Hidup ni memanglah kita tak lepas daripada kejadian-kejadian yang menyakitkan hati dan perasaan. Tetapi this all process only, process, nothing else. Proses. Kita move on je. Kita move on. Selamatlah.